الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Balik. Saya kira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berbahagia Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji Datuk Ketua Masjid, Datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Terlebih dahulu segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat dan kurnianya kita dapat bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah kita sama-sama dapat menaikkan solat subuh secara berjamaah. Dan terlebih dahulu juga saya sebenarnya menggantikan Dr. Sofi pada pagi ini. Petang semalam dia telefon saya minta tolong ganti kerana dia masih berada di Kelantan. Jadi saya tak nak saya paksa hadir jugalah. Sebenarnya saya pernah datang masjid ni lama dulu, 4-5 tahun dulu. Dan selepas tu saya pulang ke kampung selama 4 tahun dan baru balik KL ni. Jadi dulu saya datang tak macam ni. Tiba-tiba saya sampai pagi tadi, saya tengok ramainya orang. Dah mula saya berdebar. Malam tadi okey. Bila sampai tengok orang ramai, saya dah mula dah risau. Tapi yalah, alhamdulillah saya sampai juga. Yang buat saya tambah berdebar pagi ni, tiba-tiba ada orang ambil gambar pula, dah rakam. Dulu tak ada. Ini tambah berdebar. Kacau. Jadi walaupun kita cuba juga untuk buat yang terbaik, insya-Allah. Sebenarnya saya bukanlah orang yang layak untuk ganti Dr. Sofi. Dan dia seorang doktor, saya bukan doktor. Saya seorang guru. Jadi barangkali untuk jemaah baru, barangkali nama saya Syarkila Samsudin. Syarkila Samsudin berasal daripada Negeri Sembilan. Sebelum ni saya seorang peladang. Kerja kebun sawit, label lori dan sebagainya. Buat masa ni saya bertugas di Asia Pacific International School kat Subang Airport sebagai seorang guru. Dan untuk kuliah masjid ni saya sebenarnya baru sampai di sini untuk kali ni. Jadi saya masih belum ada lah. Kalau ada nak tanya tauliah memang saya tak ada tauliah lagi lah. Tauliah saya di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada lah. Sebab sekarang ni kan orang tanya kan susah saya. Jadi saya mohon izin untuk mulakan kelas tazkirah kita sikit lebih kurang, insya-Allah kita ada masa lebih kurang setengah jam atau 40 minit untuk membincangkan sesuatu yang moga-moga boleh memberi manfaat kepada kita, moga-moga boleh menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fikir malam tadi, saya fikir pening kepala juga pasal dah lama saya tak semayang di solat rahim di masjid Rahimah ni banyak tahun, hampir 4 tahun lebih. Fikir 2-3 hari lepas saya ada print out surah An-Naba, juzuk 30 surah An-Naba daripada kitab Tafsirul Munir. Saya ingat untuk bacaan saya je lah. Tapi kebetulan saya diminta ni, alhamdulillah eloklah juga. Moga-moga kita kongsi sama-sama apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, masih hidup. Syekh Wahbah Az-Zuhaili masih hidup. Dan kitab ni sudah ada terjemah dia dalam bahasa Melayu. Tapi agak mahal sikit lah, sebab dia banyak jilid. Tak silap saya 16 jilid. Saya tak tahu harga dia, kali mungkin 1000 lebih juga kot. Sebab itulah saya print out je. Nak beli tak mampu saya, mahal. Print out. Jadi surah An-Naba, surah juzuk ke-30. Ini surah An-Naba biasanya jadi surah Amma. Kalau budak sekolah sebut surah Amma. Saya pilih tafsir pagi-pagi ini kerana eloklah pagi-pagi kita mulakan dengan tafsir, dengan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ayat suci Al-Quran akan dapat memberi kekuatan, akan dapat memulakan aura kehidupan kita dengan solat subuh tadi, dengan surah Al-Qiyamah dan surah An-Naba ini, dengan aura-aura Al-Quran pada tubuh kita, insya-Allah.
Jadi kita mulakan An-Naba, iaitu surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Dia ada 40 ayat. Banyak juga lah, panjang. Jadi kita ada 40 minit, barangkali 1 minit 1 ayat. Kita baca paling kurang, kita baca terjemahan insya-Allah, untuk kita mendapat mengetahui apakah isi kandungan surah An-Naba insya-Allah. Jadi surah An-Naba ini dinamakan An-Naba, An-Amma, surah Amma, An-Naba, kerana liftitahiha biqaulillahi tabaraka wa ta'ala amma yatasaalun anin naba'il azim. Kenapa nama surah ni An-Naba? An-Naba ni maksudnya berita. Naba'il azim, berita yang sangat besar. Jadi surah ini dinamakan An-Naba kerana surah ini dimulakan dengan ayat An-Naba, amma yatasaalun, terhadap apa yang mereka duduk soal-soal, cakap-cakap. Orang-orang kafir Quraisy pada ketika awalnya, apabila Rasulullah SAW menyampaikan tentang berita adanya berlaku hari kiamat, berlakunya hari pembalasan, berlakunya akad manusia yang hidup ni akan mati, yang dah telah ditanam akan hidup semula, mereka duduk tanya-tanya, betul ke tidak ni Muhammad ni kacau, pelik sungguh, macam-macam benda baru dia buat. Jadi mereka bertanya-tanya anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Sangat besar lah pada orang Arab, pada orang Arab Yahudi dahulu, orang-orang Quraisy dulu, mereka tak pernah terfikir, dah mati hidup balik. Jadi berita sangat besar. Jadi mereka duduk cakap-cakap begitu. Dan cakap-cakap, jadi sebab itulah Allah SWT nak menjawab tentang sifat-sifat orang-orang kafir ini. Allah Ta'ala turunkan amma yatasaalun anin naba'il azim. Lebih dahulu surah ini sebenarnya, dia sebelum surah ini ada surah Al-Mursalat. Tashabahal suratain fil kalam anil ba'si wa isbatihi bil dalil. Surah ini nak cerita tentang kebangkitan, iaitu berlakunya hari kiamat dengan dalil-dalil yang akan kita baca nanti. Yang kedua, ishtirakus surataini fi wasfil jannati wan nar. Surah ini juga nak menceritakan tentang sifat-sifat syurga dan neraka. Pertama tadi nak cerita, surah ini nak cerita tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Yang kedua nak cerita tentang sifat syurga dan neraka, wa na'imil muttaqin wa azabil kafirin, dan nikmat-nikmat yang akan diperolehi oleh orang-orang muttaqin. Allahu akbar, dia sebut nikmat ni kita suka. Dan azab-azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Wa wasfi yaumil qiyamati wa ahwalihi, dan juga surah ini akan menceritakan sifat-sifat hari kiamat dan ahwal dan keadaan-keadaannya, bagaimana keadaan berlaku hari kiamat. InsyaAllah kita akan bincangkan sebentar lagi. Jadi yang ketiga, sifat-sifat surah ini juga fussilat hadhihi surah ma ujmila fi suratil mutaqaddimah. Surah ini juga nak menghuraikan lagi, nak menegaskan lagi tentang surah-surah yang telah lalu. Banyak surah-surah yang bercerita tentang kiamat, terutama sekarang Al-Mursalat, Al-Qiyamah dan sebagainya. Saya tadi bila Tuan Imam baca surah Al-Qiyamah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi mastamalat alaihi surah, kita tengok tentang muqaddimah surah ini dulu. Pertama sekali, innamah surati isbatul ba'thi bil adillatil mukhtalifah. Surah-surah ini menceritakan tentang, pertama saya sebut tadi, kebangkitan hari kiamat dengan dalil-dalil. Kenapa? Kerana sebagaimana saya sebut tadi, orang Arab dulu, orang kafir Quraisy tu, pertama sekali Ubay bin Khalaf. Pernah dengar nama Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Ibnu Mu'id, Uqbah bin Ibnu Mu'id, setengah orang kata Mu'id, setengah kata Mu'id. Ini musuh-musuh Islam. Abu Jahal kan, Abu Jahal, Abu Lahab. Mudah-mudahan kita di Malaysia ni sebut Abu Jahal, Abu Lahab lah. Yang lain tak tahu kan. Siapa musuh Islam? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kita belajar dekat sekolah. Tak kisahlah Jadi ceritanya Uqbah bin Mu'aid dan ramai lagi sebenarnya. Nah, ceritanya Abu Lahab memang musuh Islam. Memang kerja musuh Islam ni, apa yang Rasulullah bawa dia akan jawab. Apa yang Rasulullah bagi tahu dia akan jawab. Dia akan cuba mencari jalan bagaimana nak melemahkan Rasulullah SAW. Ini sifat orang-orang kafir. Kita ingat kisah Aqabah, perjanjian Aqabah yang kedua. Ingat Rasulullah SAW satu hari dia perintahkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu umur 7 tahun. Panggil Sayyidina, barangkali dia panggil Ali je lah kan, sebab dia Ali, dia sepupu. Ali, macam itulah kot panggil lah. Saudara-saudara kita nak beranak, kita semua naik Bukit Aqabah. Aku ada hal sikit lah. Macam itulah kot bahasa Melayu kita, mudah-mudah kan. Jadi ringkas kita, bila dah kumpul semua,
Rasulullah memberitahu, hari ini aku nak bagi tahu, kamu percaya ke tidak, kalau ada unta tak silap saya akan menyerang kamu daripada sebalik gunung sana. Jadi semua nak percaya sungguh. Ya. Ringkasannya ya, semua mengaku kerana engkau tak pernah menipu. Jadi ringkas cerita Rasulullah SAW menyampaikan apa dakwah dia. Apa kata Abu Lahab ni? Saya nak cerita sini Abu Jahal tabbat yada Abi Lahab tabbat yada, saya lupa dah surah tabbat yada, aku lupa begini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Lupa surah. Tengok bila Rasulullah sampaikan, aku ini seorang rasul, bagi tahu kepada anak-anak beranak dia, apa kata Abu Lahab? Celaka engkau, wahai Muhammad, abihaza jama'tana, kerana ni yang kau kumpulkan kami, naik bukit tinggi-tinggi ni buat letih je, balik semua. Itu kata Abu Lahab. Sebab itulah dengan itulah turunnya surah Abu Lahab. Jadi ini musuh-musuh Islam. Musuh Islam peringkat awal ni, mereka bila sampai sesuatu ayat Rasulullah bagi tahu sesuatu, mereka akan jawab, untuk mereka akan cari jalan untuk melemahkan Rasulullah SAW, mengkritik apa-apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi sikap ini jangan ada pada kita, jangan ada pada kita. Hari ini pewaris Rasulullah, pewaris Rasulullah ialah ulama-ulama. Apabila sesuatu disampaikan oleh ulama itu, janganlah kita kalau nak jawab, kita fikir dulu, apakah benar yang disampaikan oleh seorang ahli ilmu Islam itu sendiri, ahli ulama, terutama sekali kita di Malaysia ni. Cubalah sambung surah ni. Lihaza ibtadat suratu biwasfi tasa'ul musyrikin anhu wal ikhbari an yaumil qiyamah wa ma yata'uhu min al-ba'ts wal nusyur wal jazaa. Kerana apa? Mereka ni duduk jawab, kerana mereka rasa heran kenapa bila dah lah bangkit satu, lepas tu ada pula jawab balasan-balasan, ada syurga, ada neraka, semua benda-benda pelik yang mereka tak boleh nak fikir. Benda Islam ni bukan benda fikir. mereka tak boleh nak fikir. Sebab itulah Allah SWT jawab, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Dengan apa yang mereka itu menyalahi. Mereka itu menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah Allah Ta'ala jawab lagi, kalla saya'lamun, mereka akan mengetahui. Ketahuilah, mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, kemudian mereka akan mengetahui. Tengok ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu dua kali, bahawasanya sebagai satu takkid, sebagai satu menguatkan bahawasanya benda hari kiamat ini pasti akan berlaku. Saya alam naj'alil arda mihada. Ini Allah Ta'ala nak jawab. Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang sifat-sifat orang kafir, orang musyrikin yang tidak mempercayai akan berlaku hari kiamat. Tengok Allah Ta'ala pertama sekali, Allah Ta'ala bagi tahu kebesaran dia. Kalau kamu tak percaya juga, wahai kafir Quraisy, wahai sesiapa sahaja yang tidak mempercayai akan wujudnya hari kiamat, alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Allah Ta'ala kata, Allahu Akbar. Wal jibala autada, dan bukit sebagai satu pasak bumi. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu sebagai berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu itu sebagai rehat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian untuk kamu. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 lapis langit yang sangat kuat. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan matahari yang menerangi. Wahaj ni iaitu satu cahaya yang ada panas, dinama wahaj, yang menerangi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan daripada mu'sirat, iaitu awan-awan, ma'an sajjaja, air yang melimpah. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami keluarkan dengannya biji-bijian dan pohon-pohon. Wa jannatin alfafa, dan tanaman-tanaman yang berbagai-bagai. Allahu Akbar. Inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tamunya surat ini sebenarnya untuk memberitahu kita supaya kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana saya sebut tadi, apabila kita seolah-olah orang-orang kafir dulu, mereka tidak mempercayai akan wujudnya hari kiamat.
Tapi untuk kita, memang kita orang Islam Malaysia ni alhamdulillah kita mempercayai, kita meyakini akan wujudnya hari kiamat. Tapi adakah benar-benar kita meyakini sungguh-sungguh, kita menjiwai sungguh-sungguh akan berlakunya hari kiamat? Ini satu persoalan yang kita kena tahu. Kadang-kadang saya tengok, saya mengajar di International Islamic School, 30% guru dia Muslim. Ada yang profesor, ada yang tak profesor. Minta maaf saya sebut, ada seorang tu kalau cakap tentang Islam, Allahu Akbar, lebat kamai. Tapi sejak saya kerja 9 bulan, tak pernah sekali pun saya tengok semayang. Ini dia benda. Itu benar. Ini adakah mereka tidak mempercayai hari kiamat? Percaya sungguh, tapi mereka tidak menjiwai hari kiamat. Yang ni yang saya nak sampaikan pada hari ini. Allahu Akbar. Moga-moga dengan surah ini nanti, dengan bacaan surah ini, dapat kita menjiwai, kita menilai adakah kita benar-benar menjiwai akan berlakunya hari kiamat. Memang yakin dah, percaya sungguh, tapi kita tidak menjiwai. Bila kita tidak menjiwai, itulah tentulah kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang perlu kita nilai. Allahu Akbar. Kenapa? Allah Taala menyebut berlakunya hari kiamat, ada je belasan syurga, ada belasan neraka. Sebab itulah Allah Taala bagi tahu juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi di sini Allahu Akbar, kita tengok Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Tafsir Syekh Wahab Ghazali menyebut, kaifa tunkirunal ba'sa, bagaimanakah kamu mengingkari hari kebangkitan, wa qad ayantum adillata qudratallahi tamah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyebut kepada kamu dalil-dalil kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Summa ja'alal arda mumahhidatan muzillatan lil khalaiq, kemudian Allah Ta'ala jadikan bumi ini sebagai hamparan untuk segala makhluk. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena ingat, bumi yang kita pijak ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sangat panjang, saya tak berapa nak ingat surah hadis itu pagi ni, bumi ada menyebut, wahai manusia, hari ini kamu suka-suka di atas belakangku, tapi ingat satu hari nanti engkau akan masuk ke dalam perutku. Allahu Akbar. Itu kita kena ingat. Kita seronok-seronok di atas muka bumi dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan, tapi engkau lupa untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat satu hari nanti engkau akan masuk ke dalam perutku. Waktu itu akan aku ajar kamu sesungguh-sungguhnya. Ini maksud hadis yang sangat panjang. Allahu Akbar. Jadi wa khalaqnakum azwada ay awjadnakum asnafa, iaitu Allah Ta'ala jadikan kamu asnafan, iaitu laki-laki dan perempuan, lil unsi wa ta'awuni wal hifazi ala naw'il bashari. Allah Ta'ala jadikan laki-laki dan manusia untuk menjaga kehidupan manusia. Jadi ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi. Jadi di sini waja'alna an-nahara ma'asha, Allah Ta'ala sambung lagi, iaitu Allah Ta'ala jadikan waqtan nahar musyriqan mudian yatamakkana an-nasu min tahsili asbabil ma'aishi wat takassubi wat tijarati waz ziraati was sinaati wa nahwi dzalika min mawaridir rizqi. Allah Ta'ala sebut kami jadikan dunia sebagai masa untuk mencari rezeki, iaitu kami jadikan siang terang benderang, mudian bercahaya, supaya manusia boleh mencari punca-punca rezeki, mencari punca-punca kehidupan seperti perniagaan, ziraah pertanian dan pertukangan dan sebagainya, lagi daripada punca-punca mencari rezeki. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut untuk mencari rezeki walau bagaimanapun, hendaklah kamu ikat rezeki itu mestilah rezeki yang halal, rezeki itu mestilah rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rezeki itu mestilah rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa saya sebut? Saya nak bawa satu cerita pengalaman saya lah, cerita tentang rezeki. Waktu saya mula-mula balik kampung, saya nak register company, saya duduk sebelah Pak Haji sebelah tu. Duduk lama kan, nak register kan ramai kat Seremban. Borak. Dia kata, adik macam ni lah, adik jangan cerita lah bab hukum mahkam ni. Abang ni niaga daripada dulu muda sampai sekarang. Saya ingat umur dah 50 lebih, kat 60 dah. Segala macam abang dah lalu. Kalau tak bayar adik, tak jadi niaga. Kalau tak ada rasuah adik, tak boleh. Allahu Akbar. Tengok cara orang mencari rezeki. Dah haji dah kopiah, saya sangka haji lah supaya ada kopiah waktu tu atas kepala dia. Bakal haji lah kot, wallahu alam. Jadi nak cerita di sini, dalam kita mencari rezeki,
Hendaklah kita pastikan rezeki itu rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, orang haji pun masih lagi ada, dah kopiah atas kepala pun masih lagi tidak meyakini rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi mencari rezeki dengan cara-cara yang halal. Saya juga ada kawan dekat Coket tu 4-5 orang kawan. Saya suka. Kalau tu cuti-cuti saya jalan-jalan, saya cari kawan. Satu malam saya sembang dengan satu polis special branch. Special branch. Adik, dia kata. Dia panggil saya adik. Adik jangan terkejut, dik. Ramai haji dekat sini ni. Ada ni dekat Coket ni, haji. Haji dik. Semayang dekat masjid apa Coket depan tu, Masjid Kampung Baru tu. Pakai jubah, pakai serban. Tapi adik jangan tak percaya dia, kita kerja dia dekat Coket ni. Tu malam-malam. Kerja apa kakak? Bukan jual buah. Bukan jual macam minggu jual buah tu tak. Dia jual, Allahu Akbar, ke satu kerja yang sangat hina. Tu dia. Kenapa? Untuk mencari rezeki. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala sebut supaya kita kembalikan mencari rezeki itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada berlaku di Coket tu. Jangan tak percaya. Ada. Kita tak percaya. Saya pun tak pernah terfikir. Sungguh encik, sungguh bang, saya polis perisik dik, dia kata ada sungguh berlaku. Memang ada sungguh berlaku di Malaysia ni. Saya dulu tengah-tengah bawa lori, minta maaf sebutnya kalau ada yang bekerja dalam bidang ni. Tahan dik, lesen dik. Saya pun bagilah lesen pun hidup. GDL dik, GDL kan, GDL untuk bawa lori kan, ada GDL kan. Oh hidup. Break dik, break tekan. Okey. Signal cik, signal kiri, okey. Depan belakang semua okey. Lalang macam mana cara? Waktu tu saya beli kayu tu. Kerja saya beli kebun getah. Saya ada satu excavator yang lantai tu. Saya beli kebun getah, saya jual batang getah. Tu kerja saya. Jadi sudah tentulah bawa lori ni, dia tak maunya bawa 1 tan 2 tan. Saya bawa 8 tan 10 tan. Lori yang 3 tan yang panjang tu 17 kaki tu, saya bawa 10 tan. Sudah tentulah lebih timbangan, berat. Jadi apa nak buat? Cik, saya saman cik, saya saman ni cik. Dia kata, janganlah saman lah cik. Lalang gini bincang gini lah cik. Cik nak bayar bulan ke encik nak bayar hari ni? Bayar bulan boleh, bayar sekali-sekali pun boleh. Nak cerita, saya pun waktu tu saya mengetahui pun, saya rasa saya tahu, tapi lalang macam mana saya nak buat. Duit kopi lah cik. Maknanya benda tu berlaku. Memang berlaku dalam dunia kita hari ini. Itu pengalaman saya. Pekat saya lah, pekat atas saya, wallahu a'lam, saya tak tahu. Jadi nak cerita kehidupan hari ini, dalam kita mencari rezeki, hendaklah kita pastikan rezeki yang kita bagi kepada anak-anak kaum-kaum itu biar yang halal. Kalau tidak nanti Allahu Akbar, barangkali kita berdoa sepanjang malam, sepanjang hayat, doa itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sambung lagi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami turunkan daripada mu'sirat, awan-awan, air yang banyak daripada awan, supaya apa? Linukhrija bihi habban wa nabata. Supaya kami turunkan dengannya biji-bijian dan pokok-pokok. Nabat ni biji-bijian. Wa jannatin alfafa. Dan jannat ni syurga-syurga yang sebenarnya jannah ni dalam bahasa Arab, mana jannat sini, tak silap saya, jannat sini dia ada 3 jenis. Kalau kita buka dalam terjemahan, dia kata syurga-syurga yang lebat, pokok-pokok yang lebat. Syurga dia terjemah. Tapi jannat ni sebenarnya maksud dia 3 jenis pokok. 3 jenis pokok. Pokok yang ada biji, yang lahir dengan biji, yang tumbuh dengan biji, dan pokok yang tidak ada biji, yang tumbuh dengan daun, dia berdaun, dan pokok yang ada batang. Jadi 3 jenis ni bila dikumpul sekali dinamakan jannat dalam bahasa Arab. Jadi dalam terjemahan bahasa Melayu kita kata pokok-pokok yang lebat. Ini kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan kurniaan yang banyak ni kita kena fikirlah. Kita sambung lagi, banyak lagi kalau kita baca surah Tabaraka, cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita baca, kita kena tengok lagi buku dalam YouTube, kalau kita buka tanda-tanda keajaiban Allah, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat banyak. Hari ini saya nak ingat, saya nanti ingat satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang burung disebut itu. Burung kita tahu burung kan. Burung tu tengok dia, cara dia tidur,
Kalau kita tidur baring dengan selimut apa semua kan, alhamdulillah, okeylah kita di Gombak ni. Burung dia tidur sebelah kaki je. Kaki dia sebelah je. Dalam disebut, saya tak pernah tengok tipuan tidur, tapi disebut dalam buku tu dia berdiri sebelah kaki, tapi tak pernah kita dengar burung jatuh kerana tidur terlelap. Ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir, oh ya, sungguh juga. Dia terbang beribu-ribu kaki, beribu-ribu batu kan, daripada satu benua ke satu benua, satu benua ke satu benua. Itulah kebesaran Allah SWT. Dia mampu terbang. Kalau kita berjalan dengan kaki kan, cuba kita berjalan daripada Malaysia ke mana? Benua lain ke dunia Arab ke Afrika ke dunia apa? Dunia Eropah lagi. Rasa-rasa mau patah kaki, tapi burung tak. Ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi contoh-contoh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kadang-kadang saya terfikir, saya heran dengan kuku hari ni kita potong, besok ada lagi, kita potong, besok lagi. Padahal kat sini je kuku ni. Tak ada lagi kat dalam ni kan, panjang dia keluar tak. Inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rambut kita potong hari ni, besok panjang lagi. Kita potong hari ni, besok panjang lagi. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik juga saya kira hari ni kita tengok keajaiban kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok makanan yang kita makan, nasi ayam, apa, minum oren, anggur, apa semua tu campur jadi vitamin. Ahli sains kata jadi vitamin dan jadi tenaga kepada kita. Cuba kita ambil nasi ayam, air limau, oren semua letak dalam bekas macam ni, letak seminggu, agak-agak jadi tak mahu dia jadi. Jadi pakailah dia, busuklah dia. Tapi bila masuk dalam perut kita dengan segala macam campuran, jadi darah daging. Itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak bawa hari ni? Pertama tadi soalan saya, adakah kita benar-benar menjiwai berlakunya hari kiamat? Itu soalan pertama. Jadi kita jawab sendiri. Kalau kita benar-benar menjiwai, maksudnya kita benar meyakini hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benar-benar meyakini akan segala perintah Rasulullah SAW. Bukan sekat yakin di mulut, malah kita buat. Belajar bagaimana cara nak buat tu, kita tengoklah kuliah-kuliah lain. Yang kedua, tadi kita sebut contoh-contoh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pagi-pagi dengan pagi yang berkat ini kita dapat mengerti akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saya sebut dunia hari ini banyak keingkaran, banyak berlaku kemungkaran. Orang-orang banyak ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berlaku kezaliman. Zalim sungguh. Malaysia hari ini banyak sungguh. Minta maaf saya sebut, kalau ikutkan kisah ikut kes-kes perundangan Malaysia daripada saya, Allahu Akbar, mohon maaf cakap, pada saya banyak berlaku ketidakadilan. Banyak orang yang sombong terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau ikut. Degil, baru ni saya cakap satu bekas pesyarah di tak, saya mau sebutlah bekas pesyarah dah, Tuan Haji dah, cerita tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia kata? Saya kata, Tuan Haji, kita di Malaysia ni Tuan Haji, kita nak laksanakan satu hukum hudud. Itu cerita tentang hukum hudud, kita mesti buat Tuan Haji. Memang Ustaz, kita kena buat. Tapi Ustaz, kita dah lantik orang-orang yang menjalankan hukum ni, cuma mereka tak boleh nak buat lagi. Kata pasal apa Tuan Haji? Malaysia ni tak boleh buat Ustaz. Banyak masalah kalau kita buat. Ustaz tengoklah, banyak masalah, tak boleh buat. Tak sampai masa nak buat. Allahu Akbar, saya kata Tuan Haji. Ini yang saya nak bawa sini. Kenapa? Kita tidak meyakini kekudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak meyakini sungguh-sungguh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam surah Al-Qiyamah tadi. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bahkan manusia tidak yakin bahawa kami boleh najma'a izamah, menghimpunkan segala tulang-tulang yang telah ada dalam kubur. Itu tak yakin tu, sebab tu dia banyak soal jawab. Tak mau buat, akhirnya tak mau buat. Inilah Ustaz, kalau kita buat hukum hudud kat Malaysia tak boleh Ustaz. China ada, India ada. Kalau kita buat parah, kita ekonomi kita jatuh. Ini tengok orang-orang yang tidak yakin akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Taala kata buat. Boleh buat. Saya nak cerita boleh buat ke tak boleh buat hukum Tuhan ni. Boleh sebenarnya. Saya pernah belajar di Sudan. Saya graduan daripada Sudan dulu. Tahun 95 sehingga 99 saya di sana. Dia memanglah dia tak buat lagi 100% hukum syariah ni, belum buat, cuma dalam perundangan ada, bertulis dalam perundangan. Contoh yang semudah saya nak bawa. Kalau di Malaysia ni kita pergi, tak payah jauh, kat situ je sekarang pasal minggu kita tengok bagaimana masyarakat Malaysia berpakaian. Allahu Akbar. Tudung ada. Pada saya boleh kata sekarang ni bukan tudung syariah dah.
Kebanyakan bukan tudung syariah. Tudung syariah ya yudnina min jalabibihinna. Tudung syariah labuh daripada jilbabnya, menutup daripada jilbabnya, maksud menutupkan keindahan tubuh wanita. Mohon maaf cakap ibu-ibu, kakak-kakak dalam tu ya. Keindahan tubuh wanita ini itu disebutkan sebagai apa sebelah depan dan belakang. Itu keindahan tubuh wanita Allah Taala bagi. Tapi yang kita hari ini, tudung kita macam mana? Allahu Akbar. Sedih kita. Yang saya paling sedih sekali, siapa tu? Anak ustaz tu. Allahu Akbar. Seluar anak ustaz. Allahu Akbar. Ketat. Bukan tak boleh pakai seluar, pakai. Tapi biarlah yang betul. Kalau anak ustaz macam tu, anak wanita ustaz lagi pasal. Ini benda yang saya nak sebut. Saya sebut seperti itulah. Yang laki-laki pun tengok. Allahu Akbar. Itu satu contoh berpakaian. Yang kedua pergaulan. Kita tengok masyarakat anak muda kita bergaul di Malaysia hari ni. Allahu Akbar. Tanpa segan silu pegang tangan naik motor. Saya kerja nak motor, saya tak suka naik kereta, jam. Saya nak motor, tengok laki-laki perempuan confirm boleh buka belum kahwin, umur 16, 17, 18 mana dia kahwin. Tengok, tapi tidak ada satu hukuman yang tegas kepada kumpulan-kumpulan yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu saya di Sudan dululah tahun 96 sampai 99, 3 tahun setengah saya duduk sana. Nak jumpa satu kali laki-laki dengan perempuan pegang tangan, tak ada. 4 tahun saya duduk, 3 tahun setengah saya duduk, sekali saya jumpa, sekali. Itu pun sah-sah Pak Haji, janggut dah putih dah, sekali je ada. Sebab apa? Sebab kerajaan dia perintah, dia kata siapa dia yang keluar pegang tangan, aku saman, oleh saman. Siapa dia perempuan yang keluar rumah tak tutup aurat, kena saman. Allahu Akbar. Boleh buat, boleh, nak dan tak nak je. Apa masalah? Kalau kita buat pelan-pelan insya-Allah, tapi tak nak buat, ini satu benda yang kita runsingkan Malaysia ni. Sebab Allah supaya baca ini tadi supaya kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pengkhianatan terhadap amanah, Allahu Akbar, sangat banyak Allahu Akbar. Jadi perkara-perkara ini yang kita kena fikir. Tengok yang terbaru ini K-pop pula pelosok kapal baru ni K-pop ni. Allahu Akbar, salah siapa? Jadi saya soalan sini. Tadi soalan pertama, adakah kita benar-benar menjewai hari kiamat? Yang kedua soalan saya, salah siapa bila berlaku perkara-perkara ini? Salah kerajaan? Boleh? Ada ke tak ada? Pada saya tak ada juga. Pada saya, biarlah yang awal lain tu, biarlah. Tapi kita sebagai ibu bapa, semalam saya terdengar satu doktor cakap, biarlah kita jadi ibu bapa yang baik. Jadi ibu bapa yang baik, jangan kita terjadi ibu bapa. Saya fikir-fikir ayat dia betul, doktor dia kata, Dr. Fatanah Muhammad. Dia kata hendaklah kita jadi ibu bapa yang baik. Apakah ciri-ciri untuk menjadi ibu bapa yang baik? Jadi ibu bapa yang baik iaitu antaranya, kita pertama sekali kita tanamkan unsur-unsur iman dalam hati anak kita tu. Dengan bacaan Al-Quran. Di sekolah tu memanglah ada Al-Quran, di rumah. Maksud saya di rumah. Biarlah di rumah kita sentiasa ada cahaya Al-Quran, aura Al-Quran kita selalu buka. Yang ni saya nak sebut juga kerana kita maklumlah TV dah ada, internet ada semua. Sibuk dengan TV, sibuk dengan internet siang malam. Kita sebagai ibu, kita sebagai bapa tidak ambil berat sangat. Apa yang saya perasan, tidak ada bacaan Al-Quran di rumah kita. Kalau boleh, ni satu saranan buat saya lah. Saya saran untuk diri saya juga. Sama-sama kita luangkan satu hari, cari satu masa, biarpun 5 minit, biarpun 10 minit, kita baca Al-Quran bersama keluarga kita. Allahu Akbar. Sebab itulah, sebab kita nak mengelakkan daripada gejala-gejala maksiat yang berlaku. Bila anak kita tidak ada cahaya Al-Quran dalam jiwa dia, kita tidak didik dia dengan baik, makan, minum biar bersama. Saya dengar cerita pada kawan-kawan, ramai kita memang maklumlah ayah sibuk, tak ada masa nak makan dengan anak. Ini satu masalah juga. Isteri pun sama, biar makan sama, tegur siapa, selalu berbincang. Dengan itulah kuatnya ukhuwah itu, persaudaraan anak, kekeluargaan, barulah anak-anak selamat daripada gejala maksiat, gejala-gejala yang berlaku sebagaimana hari ini, K-pop, gangsterisme dan sebagainya. Kalau buka YouTube, gangster, bully dan sebagainya. Pasal apa? Pada saya lah, bukan kita dekat masjid ni, alhamdulillah kita boleh salahkan ibu bapa juga. Pasal apa? Ayah pergi solat seorang-seorang. Mak solat seorang-seorang, anak tengok TV. Ayah ngaji Quran, ngaji seorang-seorang. Anak tidur kat rumah. Ini benda yang kita nak sebut.
supaya kita dapat melahirkan satu generasi yang baik. Pasal apa? Dalam kaedah pendidikan, untuk melahirkan satu masyarakat, dia mula daripada satu generasi. Daripada generasi seorang peribadi itu, dia akan bergaul dengan masyarakat dia, keluarga dia. Daripada keluarga dia, dengan sikap yang ada pada dia, akan bawa kepada masyarakat dia, kawasan setempat dia. Daripada kawasan setempat akan bawa kepada tempat kerja dia. Daripada tempat kerja dia, dia akan menjadi seorang yang memimpin. InsyaAllah dengan pimpinan dengan keputusan-keputusan yang dia ambil, akan lahirlah satu generasi yang membina satu budaya. Sebab itulah yang ini kita nak sebut akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Semoga kita dapat menjadi satu keluarga, satu ibu bapa yang benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terlupa, kita ingat balik surah Amma Yatasaalun, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil lagi sikit 5 minit. Sebab apa saya sebut ini? Sebab inna yaumal fasli kana miqata. Allah Taala sebut sesungguhnya hari yang membezakan akan berlaku. Kana miqata, berlaku waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah tetapkan miqat, waktu untuk orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu ditiup fatatu oleh malaikat, fatatu afwaja, maka kamu akan datang dengan cara berkumpul-kumpulan. Allahu akbar. Tengok berlakunya hari kiamat. Fa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibuka pintu langit itu, maka akan adalah pintu-pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunungan itu akan dihancurkan, akan dijalankan. Fakanat saraba, kamu akan melihat dia sebagai satu fatamurgana. Bila gunung dah hancur, kita akan melihat sebagai satu bayang-bayangan. Nak cerita tentang berlakunya hari kiamat. Inna jahannama kanat mirsada. Ingat bahawa jika sekiranya kita degil akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mahu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita tidak mengindahkan akan segala saranan-saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kata inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka Jahannam itu kanat mirsada, sentiasa mengintai-intai kamu. Tengok Allah Ta'ala dah janji. Maksudnya Jahannam tu dah ada, dan Jahannam sentiasa memerhatikan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Littagina ma'aba. Yang ni saya nak fokus, iaitu untuk orang-orang yang taghi. Taghi ni orang-orang yang durhaka akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat kembali. Allahu akbar. Lagi apa lagi? Azab Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Labisina fiha ahqaba. Labis macam kita pakai baju. Orang yang memakainya itu memakai azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ahqaba, selama-lamanya. Ahqab ni selama-lamanya, tidak ada penghujung. Ini azab Allah Subhanahu Wa Taala. La yazuquna fiha baldan wala syaraba. Mereka itu tidak akan merasa padanya baldan, sejuk langsung, wala syaraba, dan tidak ada minuman, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang panas dan ghassak. Ghassak ini nanah-nanah ahli neraka. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sanggupkah kita meminum air yang panas yang menggelegak? Air yang tengah menggelegak tu, gelian tu kita minum, ataupun ghassak, ataupun nanah-nanah para ahli neraka, yang tu minuman kita. Allahu akbar. Jazaa'u wifaqa, sebagai satu balasan yang sangat bersesuaian untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kenapa Allah Ta'ala sediakan azab yang sebegini rupa? Kerana mereka tidak mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dalam perbuatan harian kita naklah sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita buat satu amalan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, wahai Tuhan, jadikanlah sekian-sekian, berkatkanlah hidup aku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita takut kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Sebab itulah surah yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Allah Ta'ala panggil Allah Ta'ala panggil, wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan keadaan kamu redha lagi diradai, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku, wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Yang ni kita nak Allah Ta'ala panggil kita hamba yang diredai. Untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah kita kena sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab apa Allah Ta'ala sediakan azab-azab ni? Pertama tadi, dia tidak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, mereka ini mendustakan sungguh-sungguh azab ayat-ayatku, tidak mahu menerima akan hukum hakamku. Itu maksudnya. Orang yang tidak mahu menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu menerima hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang inilah yang telah disediakan baginya apa tadi? Neraka jahanam. Allahu akbar. Air yang panas dan nanah yang menggelegak, nanah ahli neraka. Itulah sebagai minuman untuk orang-orang yang neraka. Kerana sebab itulah kita di Malaysia ni, alhamdulillah, saya lihat adanya perkembangan yang sangat baik di bandar-bandar. Di kampung belum lagi. Saya sebelum itu duduk kampung, malam-malam saya pergilah surau, nak ajak, nak dapat 10 orang, 15 orang datang surau, letih macam-macam alasan. Sebab ni tugas-tugas kita, tugas-tugas ustaz-ustaz ataupun ahli-ahli jihad ni, kita cubalah cari jalan sebab bagaimana kita nak kembangkan pahaman-pahaman Islam ni ke peringkat-peringkat yang jauh sikit di kampung-kampung. Saya pun berfikir, kali-sekali saya terasa kalau di Kuala Lumpur ni ceramah, saya tak rasa macam, memanglah cabaran sangat besar nak jadi penceramah ni. Memanglah kita nak baca, kita nak bagi tahu, mestilah kita kena berselidik, kita kaji sedikit. Tapi saya rasa cabaran tu masih belum kuat lagi. Cabaran ni sebenarnya biarlah di peringkat-peringkat di kampung-kampung ataupun di Malaysia ni sekarang kita fenomena ceramah bagi agama. Pertama di surau-surau, masjid-masjid, satu yang bagus, alhamdulillah. Di dalam TV, alhamdulillah. Saya cadangkan satu lagi, siapa-siapa yang ada kuasa, ada suara sikit, boleh kita bagikan ceramah di tempat-tempat, contoh di kilang-kilang ataupun di supermarket ataupun di pasar raya. Pada saya ini tempat yang sangat bagus. Tempat yang sangat bagus untuk menyampaikan kesedaran masyarakat. Kenapa? Orang yang tak ke masjid, dia takkan datang dah masjid. Kalau datang di Jumaat je sekali. Itu yang lelaki, perempuan tak dah. Habis sekolah tingkatan 5, kerja dah tak ada dah. Ini satu yang merugikan. Jadi kita, sebab itulah saya cadangkan, kalau sesiapa ada peluang, carilah jalan, kita bagilah kuliah dekat pasar raya. Apa salahnya? Cina dengar lah. Kita tengoklah tajuk yang sesuai kan. Itu satu yang sangat baik jugalah, supaya kita, Islam ini dapat kita sampaikan di peringkat yang lebih luas. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba, dan setiap yang ada yang berlaku tu ahsainahu kitaba, dan kamu telah tetapkan, kami dah telah selidiki, kami telah detailkan. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Ini menunjukkan kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata apa? Fazuku, rasakan, falan nazidakum, kami tidak akan tambah kepada kamu, hai orang-orang yang durhaka kepadaku, illa azaba, melainkan azab yang bertambah-tambah. Allahu akbar. Jadi sinilah sebut sikit apa yang dapat saya sebut untuk pagi ini, tentang kebukaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang taghi, iaitu orang-orang yang durhaka akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutup, pertama sekali tadi kita sebut, soalan saya, adakah kita benar-benar menjiwai akan berlakunya hari kiamat? Ini soalan pertama. Kalau kita benar-benar menjiwai, tidak ada alasan lagi dalam diri kita. Kita tak mau lagi macam saya sebut tadi Ustaz. Kita tak boleh buat Ustaz, kalau kita buat macam ni, tak mau. Orang yang beriman terima sungguh-sungguh akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sungguh-sungguh. Yang ni kita nak buat. Yang ni kita nak tegakkan di Malaysia. Kita tak mau lahir orang yang banyak soal jawab tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk orang-orang yang tidak mahu menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk orang-orang yang tidak mahu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mampu? Allah Taala dah sebut tadi kekuasaan yang ada pada dia. Mudah-mudahan kita ingat ini semua, menjadikan hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hinakan diri kita. Kalau kita seorang pegawai besar pun, biar satu kali kita hinakan diri kita. Cara nak hina itu tak payah.
satu kali bagi tahu tuan Bilal, apa yang tuan siap hari ni biar saya lah sapu masjid. Kita hinakan diri kita. Tuan siap tandas ni minggu ni biar saya basuh. Apa masalah? Allahu akbar. Sekarang ni banjir lagi banyak berlaku kan, kita tengok ada Kelantan. Allahu akbar. Saya ucap tazkiyah saya ucap rasa duka cita juga lah kepada masa-masa banjir di Kelantan, di Terengganu. Semalam di Temerloh, saya pergi Temerloh semalam, dia cerita bang teruk bang. Allahu akbar. Hancur rumah, orang tidur dalam kemah. Minggu lepas pun selalu Temerloh saya tengok kemah, tidur dalam kemah. Allahu akbar, nitik air mata. Allahu akbar. Jadi kita hinakan diri kita bawa pergi cari masa, pergilah mana-mana, kita tolong orang susah di kampung, makcik-makcik yang tidak ada anak, yang susah, yang tidak ada duit, ada rezeki, kita cubalah tolong sekat mana yang kita mampu. Allahu akbar. Jadilah untuk kita menjadi, sebenarnya ayat yang tadi kita baca, untuk kita menjadi hamba yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang tidak ada soal jawab tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari punah 7.30, saya rasa cukup setakat ni. Jadi saya mohon maaf atas segala kelemahan saya. Saya sebut tadi, saya bukan penceramah yang selalu, saya jarang-jarang sebulan sekali ceramah. Sudah tentulah banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada saya. Jadi walaupun saya ucap terima kasih kerana sudi mendengar, syarat cuaca saya ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita baca sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan fi ni'amahu wa dakamahu wa yukafu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma 'allimna al-kitab wal hikmata wa ta'wil al-Qur'an bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ulama'aka amilin, mujahidin, muttaqin, mukhlisin, najihin, syuhada fi sabilika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.